من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 92, petok yang kedua daripada atas. Petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wal marji'u fil qillati wal kasrati al urfu, atau khabar dia. Wal marji'u mubtada, terjemahan dianya dasar penilaian. Wal marji'u, marji' diterjemah dengan dasar penilaian. Marji' ni tempat kembali, tapi diterjemah dengan dasar penilaian. Marji' apa ni? Fil qillati wal kasrati, pada sedikit dan banyak. Sedikit atau banyak. Jadi qillah wal kasrah, sedikit, wal kasrah dan banyak. Al urfu adalah kebiasaan yang berlaku. Ini terjemahan dia, payah sikitlah. Wal marji'u fil qillati wal kasrati, dan tempat kembali pada sedikit dan juga pada banyak. Al urfu, uruf ni penilaian orang ramai, bukan kebiasaan yang berlaku. Penilaian orang ramai, najis darah contohnya, banyak ke sedikit ni, stopok gini ni banyak ke sedikit, tu dia gitu. Banyak ke sedikit, kira kepada uruf, kira kepada pandangan ramai. Kalau kata banyak gitu tu, banyak sikit je. Contohnya kalau kata bekas darah nyamuk, memang sedikit sungguhlah. Ada tengok pun kata sedikit. Jadi pandangan muktamad, marji' tempat kembali, sedikit ataupun banyak, kembali kepada uruf. Sedikit banyak ni apa ni? Pembicaraan berkaitan dengan najis yang dimaafkan pada sembahyang. Najis yang dimaafkan pada sembahyang contohnya darah, nanah, danor. Darah yang dimaafkan ni, kalau darah tu darah binatang, yang mana darah tu bukan kita yang pukul binatang tu. Tengok-tengok di pakaian kita, mari mana serangga ni, darah saja di pakaian kita, banyak darah. Banyak mana pun dimaafkan. Banyak siapa tangga keji dah, nampak buruk dah gitu tu, masih lagi dimaafkan. Hak banyak kita dak tu mana? Sedikit dia nanti akan bicara. Kalau banyak ni lebih dari sedikit tu banyak lah. Banyak mana ni? Kalau dimaafkan pada banyak mana sekalipun
keji buruk sekalipun, darah binatang halus tu macam mana dah tahulah. Tengok-tengok di baju kita tu, Allah, penuh darah binatang. Binatang halus ni, bukan binatang besar. Darah binatang besar dimaafkan jika sedikit, banyak tak maaf langsung. Ini binatang yang halus pada ni. Jadi banyak mana pun dimaafkan. Kita nak mudah ceritanya, darah, nanah, dana hak kita sendiri. Banyak mana sekalipun, keji huduh sekalipun, tetap dimaafkan pada sembahyang. Yang contoh yang saya biasa berinya, darah pacak. Darah pacak, darah kita sendiri tu. Tak sedar tadi, tengok sebelum sembahyang periksa molek dah. Tak ada. Biasalah kalau balik kebun ni, kalau ada pacak normal tapi tak ada tengok, tak ada. Tengah sembahyang berasa sejuk di betih. Tengok di betih, Allah, darah tu meleleh-leleh, darah tu sampai di kaki. Mana di betih tu belum orang darah. Di kain pelekat tu apa? Berjeruk darah. Panggil berjeruk dah kalau kita dah. Berjeruk darah. Mana apa ni? Banyak darah di kain pelekat kita. Banyak mana sekalipun dimaafkan. Banyak mudah, sedikit tu yang kita nak kena kira macam kalau sedikit. Kalau kata banyak mana maaf, banyak mana? Tak kira banyak mana pun. Banyak mana pun maaf lah. Kalau kata nanah, dana, air kuman contohnya, jadi bisu pecah. Bisu hak pecah sendiri ni, bukan kita pecahkan. Makna banyak mana pun meleleh nanah, dana, darah tu, busung, dimaafkan, sah semayang. Najis tak selalu salah ni, barang najis belaka lah ni, tapi dimaafkan walaupun banyak mana sekalipun. Jadi maknanya kalau orang yang berpenyakit lah, kecil manis ke, dia punya kudih pelik-pelik, Allah, dipakainya dia busung sungguhlah tapi itu hak dia sendiri, banyak mana sekalipun tetap dimaafkan. Kalaulah darah tu darah binatang yang kita pukul, darah nyamuk, sedikit dimaafkan. Sedikit tu nak kira macam mana? Hak sedikit kita nak persoalannya. Hak banyak tak ada isu. Dok sedikit, banyak siapa hak mana? Fa'in fahusha au fahusha, keji buruk kelipur darah, banyak sangat, maaf. Jadi banyak mudah je. Kalau maaf bila darah tu banyak dimaafkan, itu mudah. Yang kita nak bicara nanti hak sedikit. Hak sedikit dia macam mana? Darah nyamuk. Hak sedikit dia macam darah ajnabi lah. Kita bicara dulu kan, darah ajnabi, darah ayam ke, darah apa ke, janji bukan darah daripada najis mughallazah. Darah anjing, darah babi, hak tu tidak dimaafkan sama sekali. Dia wajib kena basuh mengikut kaedah basuh najis mughallazah. Kemudian najis yang dimaafkan jika sedikit, darah kita sendiri tetapi keluar daripada rongga. Darah haid keluar daripada rongga. Darah hidung keluar daripada rongga. Dan kitab pula darah yang keluar daripada telinga, darah yang keluar daripada mata contohnya. Darah kita sendiri tu, itu lain. Itu dimaafkan jikalau sedikit. Ni nak tahu sedikit tu nak kira macam mana kodoh sedikit. Hak kodoh banyak kita dah ada tu. Sebab hak banyak ni keji sekalipun maaf juga. Bukan banyak ni ada hak dah. Kalau dah sedikit naik banyak mana pun maaf semata-mata. Darah kita sendiri, nanah dana air kumang kita sendiri. Darah binatang yang kita pukul, darah nyamuk, darah yang keluar dari rongga, darah haid, darah
darah hidung, darah telinga, darah mata, tu dimaafkan jikalau sedikit. Sedikit ni. Nak kira sedikit macam mana? Marjek di tempat kembali nak kata sedikit, tempat kembali nak kata banyak adalah kembali pada huruf. Huruf ni kiraan ramai. Bukan persoalan kebiasaan berlaku. Huruf ni kembali pada perkiraan ramai. Ada ni. Ini hak pandangan dia muktamad. Kalau darah nyamuk memanglah sedikit lah tu darah nyamuk. Tapi ni dia kembali kepada huruf. Kembali kepada huruf. Dalam kitab I'anatul Talibi ni dia ada beberapa pandangan lah. Berkaitan dengan sedikit ataupun banyak. Ada pandangan kalau lebih daripada duit 1 dinar maka dipanggil banyak. Kalau sekadar duit 1 dinar, duit dirham contohnya, atau masyhur dia duit dirham, duit sekadar duit 5 sen, hak tu dia panggil sedikit. Kadar duit 5 sen tu masyhur dia gitu. Lebih dari tu banyak. Kena duit 5 sen, kena gitu. Kita pergi bayar bil ada lagi 5 sen tu. Cuma 5 sen dah nak apa sebenarnya? Banyak dah 5 sen tu. Kalau kira banyak mana? Dah lah 5 sen. Takkan lagi kedai nak beli harga RM1, kita bawa duit 5 sen 20 keping. Susah tuan kedai dah. Nak wisap apa duit 5 sen? Tuan kedai dia nak lagi duit 5 sen. Kan tuan kedai kan dia nak pulang balik duit tu. Kalau 10 sen dia nak tau. 5 sen dia nak. 5 sen. Dia masyhurnya sekadar duit 5 sen. Itu mudah cerita. Sekadar duit 5 sen sedikit. Lebih dari tu banyak. Itu satu pandangan. Itu satu pandangan. Ada pandangan pula sebesar tapak tangan. Sebesar tapak tangan dan lebih daripada besar tapak tangan. Sebesar tapak tangan. Sebesar tapak tangan tu dikira banyak dah. Sebesar tapak tangan dikira banyak. Itu pandangan Imam Syafi'i kaul qadim, sama dengan pandangan mazhab Hanafi. Sebesar tapak tangan dan lebih, itu dipanggil banyak. Besar tapak tangan ni Allah besar sangat tu, barulah dipanggil banyak. Kalau kurang daripada tapak tangan dipanggil sedikit. Itu pandangan-pandangan ulama lah. Itu pandangan-pandangan ulama. Ada yang mengatakan sekadar 2 jari dipanggil banyak dah. Kurang 2 jari sedikit. Ada setengah mengatakan sebesar kuku. Jadi beberapa pandangan lah. Pandangan muktamadnya kembali kepada huruf. Itu pandangan muktamad. Ada setengah mengatakan banyak ni sebesar duit 10 sen. Besar sikit daripada 5 sen. Tapi 10 sen dengan 5 sen duit ni lebih kurang je tau. Kadang-kadang kita beri duit tu kena 5 sen, sebab dia lebih kurang je. Kata sebesar duit 10 sen. Tapi kaul qadim bagi Imam Syafi'i, pandangan mazhab Hanafi, dia kira sebesar tapak tangan. Banyak. Kurang daripada tapak tangan sedikit. Pandangan muktamad kepada huruf. Kiaraman luah tu besar tu darah, tak banyak tu, sikit je hukumnya sedikit. Kalau hak dimaafkan hak sedikit tu lah. Kalau hak banyak, kalau masa lagi dimaafkan banyak mana pun maaf. Jangan kita yang lupalah. Kalau darah binatang halus yang bukan kita pecahkan, tiba-tiba ada pakaian kita, banyak mana pun maaf. Banyak mana pun tak kira, tak ada hak dah. Kalau darah kita sendiri, nanah danah kemana kita sendiri, kita juga banyak mana pun maaf. Yang persoalan sekarang ni, hak maaf je kalau sedikit. Sedikit nak kira. Darah binatang, darah nyamuk yang kita pukul. Darah kita sendiri yang keluar daripada rongga. Contoh darah hidung, darah
darah haid contohnya, itu dimaafkan je kalau sedikit. Sedikit ni persoalan dia. Kembali pada uruf. Tengok Allah ada darah di kain perempuan contohnya, kain yang dipakai sebelum tu. Kalau dipakai sebelum tu, masa tu dia haid, dipakai. Kemudian dia mandi, dia tak perasan, dia pakai balik kain tu. Dia pun semayang. Sudah semayang, tengok buang kain baju semayang, tengok dia kain batik itu contohnya, Allah ada seorang, ada ni setompok dipanggil tau. Setompok darah haid. Banyak ke sikit akhir, kalau ke banyak sikit, Allah banyak gitu tu. Maka kena semayang semula. Tak banyak mana, kalau banyak nampak. Kira tak banyak mana tu lah. Jadi sebab tu tak perhati, tak nampak. Sedikit je tu darah haid, maka dimaafkan. Setakat sedikit je dimaafkan, banyak tak maaf darah haid. Darah haid, darah hidung sama sebab dia keluar daripada rongga. Gitu je. Sebab kalau najis tu dimaafkan, teruskan semayang. Sedar selepas semayang, tak payah kena buat semula. Kalau darah tu tidak dimaafkan, tengah semayang wajib kena berhenti, semayang batal dah. Sudah semayang kena semayang semula. Ini persoalan dia. Kemudian itu tengah semayang, sudah semayang, sebelum semayang nampak darah. Darah yang kita sebut dimaafkan je kalau sedikit. Nampak ada darah bekas darah haid contohnya, bekas darah nyamuk contohnya, sedikit. Malah tukar kain pakai terus semayang. Sah je semayang. Bukan kata dimaafkan ni sedar darah yang dimaafkan tu sedang semayang. Sedar darah yang dimaafkan tu sudah dah semayang. Tengah semayang tak payah berhentilah sebab dimaafkan. Sudah semayang tak payah ulang balik lah sebab dimaafkan. Sebelum semayang pun sama. Sebelum semayang ada darah. Darah pacak tadi. Darah pacak, kain dah basuh-basuh lagi. Dia nak pakai dalam semayang, pakai, dimaafkan. Tapi najis ni nak semayang basuh lah dulu. Tapi kalau dia nak pakai juga, sekarang ni dia pelekat dia banyak darah. Mana kain pelekat nampak merah dia kain pelekat banyak. Tapi masa sedar pacak tu tak semayang lagi. Boleh ditukar je. Banyak lagi kain pelekat yang suci sekalipun masih lagi kekal dimaafkan. Dia malah nak tukar pelekat. Kain pelekat hak suci banyak sangat, dia malah nak tukar. Nak semayang juga dengan najis. Darah pacak, hak kata-kata berjeruk tu lah. Kering dah darah di kain pelekat. Masih lagi dimaafkan. Itu darah pacak, darah sendiri banyak mana dimaafkan. Tapi nak ceritanya, persoalan kalau dimaafkan boleh sah semayang, teruskan semayang, tak payah ulang semayang. Tidak dimaafkan, tak boleh nak pakai sebelum semayang, wajib kena tukar. Tengah semayang, najis yang tidak dimaafkan, darah yang tidak dimaafkan, wajib kena berhenti sebab batal dah. Sudah semayang, wajib kena semayang semula sebab semayang tadi tidak sah. Ini persoalan ni. Kita kalau sebelum sembahyang tu tukarlah, maaf tu maaf lah. Hak persoalan kita sedang sembahyang, tengok ada darah pacak banyak dia kain pelekat, jangan berhenti. Tiba-tiba dia berhenti, sembahyang batal ke dok? Dia berhenti hukumnya haram. Dia berhenti hukumnya haram. Tak boleh berhenti sembahyang. Berhenti sembahyang hukumnya haram. Kalaulah darah tu darah tidak dimaafkan, itu memanglah wajib berhenti sebab tidak sah dah, sembahyang batal dah, berhentilah. Tapi bila darah pacak ni darah kita sendiri. Dan sekarang ni dia kain pelekat ni berjeruk, basah kain pelekat ni. Darah kita sendiri, nanah-danah air kuman kita sendiri
banyak mana sekalipun tetap dimaafkan. Semayang tu tak batal, kenapa kamu berhenti semayang? Ni pandai ni, nak kena faham molek ni. Kalau kita belum sembahyang, memang kita tak akan semayang dah. Dengan kain pelekat tu, kita akan tukar kain lain banyak kan. Betih kita yang ada darah pacak, memang kita pergi basuh dulu. Tapi itu pun hukum sunat je tukar kain pelekat tu. Hukum sunat je basuh betih bekas darah pacak tu. Tapi kita akan kita nak semayang dengan darah. Persoalannya, kalau sedar tengah semayang. Ni. Kalau berhenti walau semayang tu masa lagi sah, hukumnya haram. Bukan boleh berhenti semayang ni. Melainkan ada kerana-kerana yang syarak membenarkan, lain cerita. Bukan ada ketika wajib berhenti semayang. Ada ketika wajib berhenti semayang. Ada ketika sunat berhenti semayang. Tak berhenti hukumnya makruh. Ada juga ketika yang seumpama tu. Ada ketika wajib berhenti semayang. Tengah-tengah semayang ada orang lemah. Ada orang lemah. Berhentilah semayang. Tu nyawa. Tu nyawa. Berhenti semayang. Doktor contohnya, dia tengah-tengah semayang, ada kecemasan. Doktor lain tak ada. Dia seorang je ada. Sebab pesakit ni, kritikal ni, dia wajib kena berhenti semayang. Tu nyawa. Tu nyawa. Wajib kena berhenti semayang. Dan benda kecemasan ni bukan benda ni yang boleh dijangka. Takkan seorang doktor standby tu. Takkan seorang. Ke mana? Buat standby tu. Semayang sekali berjemaah pula 2 orang. Dia kena standby lah sebab dia membabitkan nyawa. Kalau kita kata doktor tak ramai, dia seorang je ada. Berbetulan dia baru tengah semayang, tiba-tiba ada kecemasan, dia wajib kena berhenti semayang kalau membabitkan nyawa. Kalau setakat luka-luka, tangan patah, tu tak membabitkan nyawa tu. Tunggulah sekejap. Tunggulah sekejap. Kalau yang seumpama tu sunat diperintahkan semayang. Ada kok semayang sunat cepat. Sunat cepat. Sunat cepat. Sebab apa? Dia sakit. Tapi tak babit nyawa ni, dia sakit je. Sunat cepat. Mana apa? Sunat tinggal hak sunat. Sunat tinggal hak sunat. Bacaan-bacaan sunat tinggal. Buat sekadar-sekadar wisah semayang je. Sekadar wisah semayang, beri salam, pergi tolong dia. Panjang sunat dia. Yang kawan tu kesakitan. Hak jenis-jenis hak sakit gitu je lah. Allah, lepas semayang ni, lepas dia tasyahud, selawat Ibrahimiyah lagi, baca doa lagi. Hak sunat dah tu. Hak sunat dah tu. Tapi sunat pun makruh tinggal. Hak ni sunat tinggal. Kena peringkas, kena peringkas. Berhenti tak boleh sebab dia tak babit nyawa. Kalau babit nyawa, wajib berhenti semayang. Tengah-tengah semayang ada budak kecil. Mana ni? Budak kecil apa tu? Orang setahun. Budak yang baru pandai nak berjalan pelan-pelan. Tiba-tiba dia menghala ke jalan besar. Jalan banyak kenderaan. Mak dia pakai mana tak tahulah. Mak dia lena barangkali. Mengantuk mak dia lena. Dah budak ni baru pandai berjalan. Dia keluar. Kita nampak dia, kita tengah semayang. Budak ni menghala ke jalan yang besar. Wajib berhenti semayang kalau membabitkan nyawa. Dia tidak ada syiddatul khauf di situ sebab dia bukan membabitkan nyawa sendiri, membabitkan nyawa orang lain. Kalau membabitkan nyawa sendiri, sedang sembahyang kebakaran, dia lari keluar, sembahyang syiddatul khauf. Itu membabitkan nyawa dia sendiri. Dia panggil sembahyang syiddatul khauf, sembahyang tak berhenti, sambung sembahyang di bawah. Ni bukan hadiah nyawa orang. Ni wajib kena berhenti. Dia tak ada syiddatul khauf. Kalau main syiddatul khauf, berkeadaan bersangatan takut, tengah-tengah semayang,
dalam kebun ni mari harimau. Hop lagi lah naik atas pokok. Teruskan semayang. Atas pokok, rokok atas pokok, rokok isyarat lah. Sujud atas pokok. Maka harimau tengok, dia buat apa pula? Semayang lah, lari kemung. Berhenti, tak berhenti. Itu semayang syidatul khawf.